Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pensyarah yang saya hormati, Ustaz Muhammad Shibli. Kami akan menerangkan tajuk yang kami pilih iaitu penggunaan media cetak sebagai medium dakwah di Malaysia. Terlebih dahulu, izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Siti Sarah binti Muhammad Johari dan nombor matrik saya F2032. Saya sebagai penyampai yang pertama akan menerangkan pengenalan dan juga sejarah media cetak. Mari. Jadi, kita akan mulakan dengan pengenalan. Aktiviti dakwah ialah suatu usaha membawa manusia ke jalan Allah. Kaedah menggunakan komunikasi masa sangat berpengaruh. Media sebagai alat penyampaian bukan sahaja berfungsi sebagai alat hiburan, tetapi boleh menyediakan khidmat kepentingan termasuk politik, ekonomi, talian hidup dan sebagainya. Mengikut Kamus Dewan 2005, media cetak ialah alat atau saluran komunikasi yang berupa bahan cetakan atau terbitan objek fizikal seperti akhbar, buku, risalah, komik, majalah dan lain-lain. Media cetak juga merupakan media yang menyampaikan pesan-pesan dengan menggunakan kertas atau kain. Unsur-unsur utama media cetak ialah tulisan, gambar visual atau kedua-duanya. Seterusnya, kita akan beralih kepada sejarah media cetak. Pada awalnya, media cetak adalah dalam bentuk novel dan buku-buku fiksyen dengan harga yang mahal dan hanya boleh dimiliki oleh orang yang berpendidikan sahaja. Mereka terdiri daripada bangsa Mandarin, Mesir, Cina, Islam dan Roma. Kemudiannya, pedagang Arab membawa teknologi ini ke Barat. Di Eropah, media cetak ini dikembangkan melalui literatur yang menggunakan bahasa setempat masyarakat masing-masing. Kemudian, Eropah mula mencetak kitab agama dan lembaga pendidikan semakin banyak mempromosikan penulis dan mencetak beberapa buku penting. Kitab agama pada tahun 1455 membawa perubahan dalam teknologi mesin cetak ini. Bentuk perubahan yang memungkinkan percetakan dilakukan dalam jumlah yang besar. Di Amerika, media cetak pertama bermula pada tahun 1640. Benjamin Franklin merupakan salah seorang pakar yang menemukan inovasi media cetak tersebut. Kemudian, majalah muncul pada tahun 1700 dengan tema fiksyen dan bukan fiksyen. Kegiatan perpustakaan pertama bermula pada tahun 1731 sehinggalah warga Amerika telah menyambut konsep perpustakaan dengan baik. Kewujudan perpustakaan memberi kesempatan kepada mereka yang tidak berkemampuan untuk membaca dan meminjam buku-buku, surat khabar dan majalah. Pada tahun 1741, Philadelphia menjadi pusat majalah yang pertama. Para penerbit cuba memperkenalkan majalah jangka pendek untuk revolusi Amerika. Selama revolusi sekitar tahun 1775 hingga 1789, kebanyakan buku dan majalah yang berkaitan dengan politik pada tahun 1790-an, isu yang berkaitan dengan ekonomi mula ditulis. Pada tahun 1920, penerbitan majalah mula bersaing dengan radio dan filem. Setelah dasar pengiklanan diperkenalkan dan wujudnya audien yang lebih spesifik, maka penerbitan majalah berkembang sesuai dengan peredaran masa. Oleh sebab itu, muncul pelbagai majalah baharu dengan berbagai-bagai metod dan dilengkapi pembayangan gambar atau foto yang menarik. Menurut sejarah, media cetak di Jerman bermula dengan penemuan mesin cetak metal atau dikenali sebagai hand press oleh Gutenberg pada tahun 1456. Pada awal penemuan, mesin cetak metal hanya digunakan untuk membuat kitab Injil Mazarin Bible. Sebelum penemuan mesin cetak tersebut, Gutenberg menulis kitab Bible secara manual. Kemudiannya, pada tahun 1833, Buyamin Day telah memperluas penggunaan mesin cetak ini untuk membuat surat khabar New York Sun dan kemudiannya telah melancarkan surat khabar tersebut secara besar-besaran. Bermula daripada penyebaran surat khabar New York Sun, masyarakat dunia mengenali media cetak dan mula mendapat maklumat melalui media cetak. Bermula dari situ juga, media cetak semakin berkembang supaya selari dengan perkembangan teknologi komunikasi dan semakin lama, semakin mudah untuk diakses. Sekian saja daripada saya akan menyerahkan kepada penyampai yang seterusnya. Dipersilakan.
Hai, Assalamualaikum. Nama saya Eliza binti Mahbub. Nombor kad metik saya 17-F18F2028. Saya akan menjelaskan tentang media cetak dan jenis-jenis media dakwah di dalam media cetak. Okey, apa itu media cetak? Sebuah bahan cetakan yang digunakan untuk memuatkan dan menyampaikan mesej-mesej dakwah kepada masyarakat sebagai sasaran objek dakwah. Bahan cetakan yang mengandungi maklumat harus memenuhi beberapa fungsi sebagai media penyampai mesej kepada umum. Next slide, ini menunjukkan jenis-jenis media dakwah. Terdapat jenis-jenis media dakwah di dalam media cetak seperti buku, surat khabar, majalah, jurnal, pamflet dan lain-lain. Namun, kami hanya akan menjelaskan media komunikasi cetak yang mempunyai peranan berskala besar seperti next slide adalah berdakwah melalui buku. Berdakwah melalui buku mempunyai peranan dan manfaat yang besar pengaruhnya. Buku sebagai media komunikasi dakwah cetak telah banyak dilakukan oleh para ulama, baik ulama klasik maupun ulama kontemporer. Ulama klasik yang produktif menulis buku ialah Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali dengan karyanya seperti Kitab Ihya Ulumuddin, Misyakatul Anwar, Minhajul Qayyim dan lain-lain. Ulama kontemporer pula ialah Harun Yahya, nama pena dari Adnan Oktal dengan karyanya seperti beberapa rahsia Al-Quran, indahnya Islam kita dan lain-lain. Next slide ini menunjukkan hasil karya dari ulama klasik Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Seperti yang tertera di dalam slide ini, ada Minhajul Qayyim, Kitab Ihya Ulumuddin, Misyakatul Anwar dari Muhammad Al-Ghazali. Slide ini juga menunjukkan beberapa hasil karya dari ulama kontemporer Harun Yahya atau nama pena ialah Adnan Oktal. Menunjukkan satu buah buku beberapa rahsia dalam Al-Quran dan indahnya Islam kita. Ini saja daripada saya. Saya akan bagi penyampai lain untuk menerangkan lagi jenis-jenis media dakwah dalam media cetak. Assalamualaikum. Bye. Seterusnya ialah saya Siti Nur Atika binti Azman, nombor metrik F2030 dan saya akan membentangkan di bahagian majalah. Pada bahagian majalah merupakan kumpulan berita, artikel, cerita, iklan dan sebagainya yang telah dicetak dalam bentuk lembaran kertas yang berukuran kuarto ataupun folio. Manakala pada pendapat lain mengatakan bahawa majalah ialah media cetak yang diterbitkan secara berkala, bukan pada setiap hari mesti bersampul atau setidaknya mempunyai kulit dan yang dirancangnya secara khusus. Peranan majalah pula ialah isu yang ditengahkan ialah isu semasa, tetapi tidaklah begitu penting untuk menyampaikan kepada pembaca berita. Yang kedua ialah media yang disampaikan secara bertema. Yang terakhir, mampu menyajikan informasi berbahasa daripada pelbagai sisi. Kelebihan majalah adalah dicetak dengan kertas yang berbeza, dengan surat yang berkualiti hingga mampu menampilkan seperti gambar-gambar yang menarik dan boleh disimpan dalam tempoh yang lama. Manakala, kelemahan pula ialah kesukaran untuk menemui pembaca yang berlainan latar belakang kerana mempunyai harga yang mahal. Majalah boleh dikategorikan kepada dua jenis, iaitu unit pengkhususan dan pengkhususan dalaman. Unit pengkhususan iaitu majalah yang sasaran pembaca yang mempunyai minat yang tertentu. Manakala pengkhususan dalaman pula ialah majalah yang berkaitan dengan isu umum yang mempunyai pembaca yang ramai serta menyediakan artikel dari pelbagai isu. Dan itu sahaja pembentangan daripada saya bahagian majalah dan seterusnya saya akan memberikan pembentangan kepada rakan saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Siti Nur Alia binti Rusli, matric number 17-DHF18F2036. Saya akan bentang tentang risalah. Risalah bermaksud karangan atau rencana ringkasan mengenai sesuatu perkara. Risalah merujuk kepada bahan-bahan edaran atau siaran. Tujuan risalah untuk memuatkan dan memberi penerangan tentang sesuatu perkara. Contohnya, produk, perkhidmatan, syarikat, sekolah, kemudahan umum dan kemudahan periklanan.
pereka atau perniagaan menggunakan risalah untuk mempromosikan produk mereka. Risalah ini dihasilkan dengan menggunakan 3 kombinasi iaitu tipografi, ilustrasi dan reka letak. Ketiga-tiga kombinasi ini akan menghasilkan risalah yang menarik perhatian masyarakat. Risalah dibuat dalam sehelai kertas yang dilipat 2, 3 atau beberapa kali lipatan dan ditulis pada kedua-dua kertas. Maklumat di dalam haruslah ditulis secara ringkas, tepat dan bermaksud mudah disampaikan dan difahami. Assalamualaikum, nama saya Dr. Nisa binti Mak Zamri, F206. Saya akan menjelaskan tentang akhbar. Akhbar ialah kertas bercetak yang menyiarkan berita dan lain-lain. Akhbar juga merupakan penerbitan berkala sama ada harian, mingguan atau bulanan yang memuatkan berita semasa. Akhbar biasanya dicetak pada kertas kos rendah dalam pelbagai topik. Topiknya berbentuk hal-hal am seperti politik, jenayah, sukan, rencana dan cuaca. Dunia akhbar bermula pada abad ke-19. Pada ketika itu, akhbar merupakan salah satu media yang menyalurkan kesedaran kebangsaan kepada masyarakat serta menyeru orang Melayu supaya bersatu padu. Terdapat akhbar untuk kaum muda seperti Al-Imam, Neraca dan Pengasuh. Manakala akhbar untuk kaum tua seperti akhbar Suara Benar yang bertujuan menyalurkan ideologi-ideologi mereka. Ini adalah akhbar pertama iaitu Public Occurrences yang diterbitkan di Boston New Letter pada tahun 1960. Ini merupakan akhbar pada zaman terkini. Kelihatan pelbagai jenis terbitan akhbar yang muncul dengan pendekatan yang menarik untuk memenangi hati pembaca. Akhbar mempunyai 2 jenis iaitu tabloid dan broadsheet. Kini kebanyakan akhbar beralih kepada tabloid seperti yang dilakukan oleh New Straits Times dan berita harian kerana lebih mudah dibaca dan lebih dinamik. Akhbar boleh dikategorikan kepada beberapa kategori seperti akhbar harian, akhbar mingguan seperti Mingguan Malaysia, Berita Minggu, Kosmo Ahad, Metro Ahad, The Sunday Star dan The Sunday Sun, akhbar Asia seperti Harakah, Suara Keadilan, Buletin Rakyat, Era Baru, Watan dan Aidul Islam, akhbar perniagaan dan ekonomi seperti Mingguan Editor serta akhbar kewangan dan pelaburan seperti The Age. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Farid bin Mazmin. Nombor metrik saya ialah 17DHF18F2002. Akan menerangkan kesimpulan media cetak sebagai medium dakwah di Malaysia. Pertama sekali ialah kita boleh simpulkan dakwah adalah usaha untuk mengajak manusia ke jalan yang benar yang diredai oleh Allah SAW demi mencapai manfaat hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua ialah majalah, buku, risalah dan surat khabar merupakan salah satu media komunikasi sesama manusia untuk menyampaikan mesej-mesej yang dapat memberikan tauladan kepada kita semua. Dan yang ketiga ialah media cetak juga merupakan alat untuk menyampaikan dakwah pada masa kini. Dan yang keempat pula ialah dakwah masa kini melalui media cetak adalah langkah yang tepat kerana melalui media cetak sebarang maklumat dan dakwah yang perlu disampaikan kepada orang ramai akan lebih cepat dan mudah diterima. Dan yang terakhir sekali ialah cara berkomunikasi dalam bentuk dakwah melalui media perlulah meninggalkan nilai-nilai ajaran agama supaya mesej-mesej dakwah tersebut dapat diterima baik oleh orang ramai.